Bab salam itu salah satu nama Allah, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka fahayyu bi ahsana minha, jawablah penghormatan itu dengan yang terlebih baik darinya, atau jawablah dengan jawapan yang seumpamanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, katanya apabila bersembahyang bersama Nabi SAW, kami mengucapkan assalamu ala Allah qabla ibadihi, yani sebelum dari kami mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillah, sebelum ibadihi. Itu satu lagi caranya qibala ibadihi. Qibala ibad, tadi anda baca tu boleh jadi setengah-setengah kitab kita tidak sama, nampak tak serupa lah anda baca tadi tu, sebab baca tu satu cara, sedangkan dia banyak nuskhah, ada macam ni, ada macam ni, macam ni qibala ada juga, mana assalamu ala Allah, salam kepada Allah, qibala ibadihi, yani dari pihak hamba-hambanya. Kalau qabla tadi sebelum seseorang itu mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah, salam kepada Jibril, salam kepada Mikail, dan salam kepada fulan. Dalam setengah nuskhahnya ada sebut salam kepada fulan dan fulan, mana dua kali fulan. Tadi anda baca tu satu cara lah. Apabila Nabi SAW selesai, yakni dari sembahyang, baginda menghadap kami dengan mukanya sambil berkata innallaha huwas salam, memang pun Allah Subhanahu wa taala itu as-salam, yakni namanya as-salam. Tetapi apabila kamu duduk dalam sembahyang, maka hendaklah kamu ucapkan begini, at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat, dan seterusnya. Baru ni kita sudah terjemah dah. At-tahiyyat, segala ibadat berupa ucapan, lillah, hanya untuk Allah, kembali kepada Allah. As-salawat, segala ibadat yang dilakukan oleh tubuh badan kita, oleh anggota tubuh kita. Wat-thayyibat, segala ibadat berupa harta benda. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kerana ini bukan hak kena sebut ni, ini dia perjelaskan, macam jumlah mu'taridah lah. Kerana apabila seseorang itu berkata begitu, yang dia kata lah ke mana, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, bila kata begitu, akan ucapannya itu, kata-katanya itu mengenai setiap hamba yang saleh, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi. Tak perlu sebut sipulan-sipulan tu. Maknanya begitu. Lepas tu baru sambung pula ni. Dia sambung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bolehlah dia memilih selepas itu doa yang dikehendakinya. Nak berdoa pun selepas itulah. Bab taslimil qalil ala al-kathir. Ini bab yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dan Nabi SAW sabdanya, yang kecil hendaklah memberi salam kepada yang lebih besar, yang berjalan hendaklah memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Bab yusallimur rakib 'alal mashi, yang berkenderaan hendaklah memberi salam kepada yang berjalan kaki. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah yang berkenderaan memberi salam kepada yang berjalan kaki, dan yang berjalan kaki memberi salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit hendaklah memberi salam kepada yang ramai. Babun yusallimu al-mashi 'ala al-qa'id, yang berjalan kaki
memberi salam kepada yang duduk. Riwayat daripada Abi Hurairah lagi, tadi jugalah, katanya yang berkenderaan hendaklah memberi salam kepada yang berjalan kaki, dan yang berjalan kaki kepada yang duduk, yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Bab yusallimu as-saghir 'ala al-kabir, dia pecah-pecahkan bab itu. Yang kecil memberi salam kepada yang besar, ataupun yang muda memberi salam kepada yang lebih tua darinya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimu as-saghir 'ala al-kabir, hendaklah yang kecil ataupun yang muda, lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Wal marru 'ala al-qa'id, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang ramai. Babu ifsya'is salam, ini bab menyebar luaskan salam. Diriwayatkan dari Bara bin Azib, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami melakukan 7 perkara: menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, mentashmidkan orang yang bersin, dan menolong orang yang lemah, membantu orang yang dizalimi, wa ifsya'is salam, dan menyebar luaskan salam, wa ibraril muqsim, dan ibraril muqsim, melepaskan sumpah orang yang bersumpah, atau melaksanakan orang yang apa yang dikehendaki oleh seseorang yang bersumpah. Naha an syurb, dan Nabi SAW melarang dari meminum dalam bekas perak, dan melarang juga memakai cincin emas dan menaiki al-mayathir. Mayathir ini maknanya cushion ataupun tempat duduk yang kulitnya itu dibuat dari sutera, itu maknanya. Wa an lubsil harir, melarang juga dari memakai sutera. Wa dibaj, al-qassi, dan istabrak, ini pun jenis-jenis sutera belaka ni. Babus salam, ini bab salam untuk yang dikenali dan yang tidak dikenali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahawa ada seorang lelaki bertanya Nabi SAW, manakah ajaran Islam yang paling baik, yakni untuk diamalkan? Nabi SAW menjawab, engkau memberi makan, engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan orang yang tidak engkau kenali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Ayyub dari Nabi SAW, sabdanya, tidak halal kepada seseorang muslim untuk meninggalkan saudaranya, yakni dengan tidak bercakap. Meninggalkan bercakap dengan saudaranya lebih dari 3 hari, di mana mereka berdua bertemu, tetapi yang ini berpaling ke sana dan yang ini pula paling ke sini. Wa khairuhuma, yang terbaik dari 2 orang itu, yakni yang berkelahi itu, ialah yang memulakan salam. Nah, ini satu lagi ni dia sebut salah samarat, 3 kali dia mendengar hadis ini. Sufyan dengar dari perawi di atasnya 3 kali. Yang Sufyan dengar dari Zuhri 3 kali. Ini bab ayat hijab. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, dia berumur 10 tahun pada ketika itu, dan aku berkhidmat pada Rasulullah selama 10 tahun, ini sepanjang hayatnya, sepanjang hayat baginda. Akulah orang yang paling mengetahui di antara orang ramai ini tentang peristiwa turun ayat hijab itu. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya aku tentangnya. Wa kana awwala ma nazala, dan yang mula-mula sekali turun ialah